Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. InsyaAllah hari ini Ustazah akan mulakan kuliah pertama. Okey, tajuk kuliah kita pada hari ini adalah pengenalan dakwah Islamiah. Okey, kita terus ke kuliah kita. Okey, hasil pembelajaran. Seperti yang kita maklum, setiap bab yang dipelajari mempunyai hasil pembelajarannya yang tersendiri. Seperti mana bab yang pertama ini, yang bertajuk pengenalan kepada dakwah Islamiah. Bab ini juga mempunyai hasil pembelajarannya yang tersendiri. Seperti yang pertama, di dalam bab ini pelajar akan didedahkan tentang definisi dakwah Islamiah menurut bahasa, istilah, dan pelajar juga didedahkan dengan maksud dakwah Islamiah menurut Al-Quran. Kita juga akan belajar tentang ilmu dakwah, dan kita juga akan melihat kepada rukun dakwah dan seterusnya hukum berdakwah. Dan kita juga akan melihat kepada kenapa pengajian dakwah ini sangat perlu, sehingga kan ianya ditawarkan hampir ke semua program, terutamanya program yang menggunakan standard pengajian Islam. Okey, seterusnya kita tengok apakah matlamat dakwah Islamiah. Maksudnya apa yang diinginkan daripada pelajar yang mengikuti kursus ini. Okey, seterusnya kita tengok, seperti biasa kita pergi kepada pengenalan. Secara umumnya, menurut Ahmad Rizwan, dakwah ini dapat difahami sebagai ajakan ataupun mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seikhlas hati ataupun setuding-tudingnya. Kerana di dalam disiplin dakwah, kita menekankan di mana konsep kita sebagai pendakwah hanyalah menyampaikan sahaja syiar Islam ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam. Namun sama ada perkara itu diterima ataupun tidak, itu adalah urusan mad'u dengan Allah SWT. Maksudnya sama ada hidayah itu, kerana hidayah itu adalah milik Allah. Kerana yang paling penting, sebab itu Ahmad Rizwan mengatakan seorang mad'u itu mesti ikhlas menerima. Sebab pendakwah tidak boleh memaksa, kerana tugasan pendakwah hanyalah menyampaikan. Selebihnya adalah mad'u itu sendiri. Meskipun begitu, pendakwah mesti sentiasa menggunakan pelbagai kaedah dan juga pembujukan supaya mad'u itu terbuka dan juga boleh menerima apa yang disampaikan oleh pendakwah. Okey, seterusnya kita tengok definisi dakwah menurut bahasa. Kalau menurut Al-Bayanuni di dalam bukunya, kitabnya Al-Madkhala ila Ilmi Dakwah, dakwah itu asasnya daripada bahasa Arab, yang secara kita boleh faham secara bahasa adalah menuntut, mengajak, ataupun perkataan-perkataan yang seerti dengannya. Sebagai contoh, melakukan solat dan melakukan kebaikan. Dan di sini saya nak buat sedikit penambahan. Dakwah ini adalah perkataan yang eksklusif yang digunakan di dalam Islam. Dakwah ni adalah eksklusif. Kalaulah kita kata melakukan aktiviti keagamaan, mengajak manusia kepada Islam, kita tak panggil aktiviti keagamaan, kita panggil ia adalah dakwah. Seperti mana rumah ibadat, kita tak panggil rumah ibadat, kita panggil masjid. Seperti mana juga melakukan sembahyang, kita lebih baik menggunakan perkataan solat. Sebab itu adalah perkataan-perkataan yang diperkenalkan di dalam Al-Quran yang eksklusif ianya kepada orang Islam. Okey, kita tengok lagi. Al-Bayanuni juga mengatakan dakwah ini bukan sahaja menyampaikan Islam, tetapi juga bermaksud mendidik dan mengajarkan serta mempraktikkan tentang Islam. Sebagai contoh, kita ada kawan ataupun sesiapa saja, kita panggil mad'u lah, orang yang kita nak dakwah itu bertanya kepada kita tentang solat. Dia tanya kepada kita, apa itu solat? Kenapa kamu orang Islam
mesti solat 5 kali sehari. Mesti ada waktu-waktu yang khusus. Kenapa kamu orang Islam tidak boleh solat seperti kami, agama-agama yang lain? Lalu kita menceritakan kepada dia, kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Itu adalah caranya kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kehambaan kita kepada Allah, supaya kita mengesakan Allah, supaya membuka pintu hati kita, memberi kesedaran kepada kita bahawasanya kita ini mempunyai Tuhan yang tepat kita mengadu, yang tepat kita bergantung, supaya kehidupan kita ini diredai dan berjalan di atas landasan yang betul. Kemudian kita ajarkan dia bagaimana solat, apa rukun solat. Kita ceritakan dia sebagai contoh cara berwuduk yang betul dan sebagainya. Kemudian kita praktikkan solat. Kita ajak dia solat supaya dia dapat melihat bagaimana solat itu berlaku. Ini contoh yang dikatakan oleh, inilah definisi secara istilah yang diberikan oleh Al-Bayani. Maksudnya di sini dakwah itu tidak terhenti hanya kepada menyampaikan sahaja. Okey, seterusnya kita tengok, biasalah bila kita ingin memahami sesuatu konsep ni, kita akan tengok pelbagai definisi lah. Antaranya kita melihat juga menurut Kamus Dewan. Kalau tengok Kamus Dewan ni, dia lebih memberi maksud yang umum, ya. Dia bermaksud menyebarkan penyebar ajaran sesuatu agama. Okey, kita tengok lagi menurut Kamus Lisan Al-Arab daripada penulisan Ibnu Manzur dan Jamaluddin Muhammad. Ada beberapa perkataan yang menunjuk istilah yang menunjukkan kepada maksud dakwah itu sendiri, seperti al-istighatsah, iaitu menjemput, meminta pertolongan, ataupun al-sana, iaitu menyeru ibadah kepada tauhid dan juga pujian, ataupun dikenali sebagai maghfirah, sebagai memohon keampunan, dan juga dikenali sebagai ar-rahmah, iaitu kasih sayang. Ada juga disebut sebagai ar-raghbah ilallah, iaitu memohon pertolongan untuk kehidupan di dunia dan keinginan kepada Allah. Kalau kita tengok definisi ni, sebenarnya dakwah ni besar pengertiannya. Antara lainnya meminta pertolongan kepada Allah, meminta manusia kembali kepada Allah. Okey, seterusnya kita tengok menurut Zaki pula mengatakan dakwah juga boleh diertikan sebagai kebangkitan di mana masyarakat sudah mempunyai kesedaran untuk kembali melaksanakan tugas mengajak orang ramai tentang Islam. Tentang Islam, kalau saya boleh bagi satu contoh, pada awal tahun 2000, kita boleh tengok bagaimana Islam itu telah mendapat perhatian dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita, contoh, ramai ibu bapa yang sudah mula ingin menghantar anak-anak ke sekolah-sekolah agama, ke sekolah-sekolah tahfiz, ke sekolah-sekolah pondok. Meskipun ibu bapa tersebut tidaklah berkata mengamalkan kehidupan Islam yang sempurna, tetapi dia mempunyai kesedaran dia nak anak-anak dia membesar dengan suasana Islam yang sebenar. Lalu dia hantar anak-anak ke tahfiz. Ini dipanggil sebagai kebangkitan ulama dan juga kebangkitan orang ramai tentang pentingnya kehidupan secara Islam. Bagaimana sebenarnya kehidupan yang sebenar adalah kembali kepada ajaran Islam itu sendiri. Okey. Di dalam Al-Quran terdapat pelbagai ayat yang menjurus kepada kefarduan melakukan dakwah. Antaranya surah Al-Ahzab ayat 45 hingga 48, ya. Okey, seterusnya kita sudah selesai kepada definisi dakwah. Okey, seterusnya kita melihat apakah itu ilmu dakwah. Okey. Seperti ilmu-ilmu yang lain di dalam bidang-bidang yang lain juga, pengajian dakwah juga ataupun aktiviti dakwah juga memerlukan persediaan ilmu yang baik. Seseorang pendakwah yang tidak mempunyai persediaan ilmu yang baik berkemungkinan besar akan melakukan kesilapan semasa melakukan aktiviti dakwah. Yang paling kesan lagi apabila aktiviti yang dilakukan itu boleh menimbulkan fitnah kepada dunia dakwah. Okey.
So kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan ilmu dakwah. Apakah persediaan dan ilmu ataupun asas perkara yang perlu ada pada seorang pendakwah sebelum beliau melakukan kerja dakwah. Okey, menurut Al-Bayanuni, dia mengatakan di dalam buku beliau, ilmu dakwah itu boleh didefinisikan sebagai majmu'atul qawaid wal usul allati yutawassalu biha ila tabligh al-islam linnas wa ta'limihi wa tatbiqihi. Dia mengatakan ilmu dakwah itu adalah gabungan di antara kaedah dan usul. Maka seseorang pendakwah itu mesti mengetahui kaedah dan juga usul, ataupun lebih mudah kita kena difahami sebagai sumber. Bentuk kaedah yang manakah yang sesuai untuk kita lakukan, bentuk kaedah yang manakah yang sesuai untuk situasi mad'u tersebut, dan juga apakah sumber yang perlu saya kuasai sebelum saya melakukan aktiviti dakwah tersebut. Maksudnya mesti ada perancangan dahulu, dan perancangan itu mesti dilengkapkan dengan kaedah dan juga usul supaya kita dapat melakukan aktiviti dakwah itu dengan lebih baik. Kesilapan teknikal dan kesilapan yang kecil itu adalah perkara biasa yang kita tidak boleh elak, akan tetapi dengan persediaan ilmu yang ada, kita boleh mengurangkan kesilapan tersebut. Okey, apakah yang dinamakan sebagai usul dakwah? Usul dakwah ini pula boleh merangkumi dua perkara, dibahagikan kepada dua perkara. Yang pertama iaitu sumber itu sendiri atau rujukan. Yang kedua adalah rukun dakwah. Okey, apakah sumber dan rujukan asas dakwah? Okey, yang pertama, sumber dan rujukan asas dakwah adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua, sudah pasti Al-Quranul Karim. Yang kedua, Sunnatun Nabi. Yang ketiga, sirah Nabi SAW. Yang keempat, sirah Khulafa'ur Rasyidin. Dan yang kelima adalah pandangan ulama. Sekiranya ini adalah asas, tidak semesti tidak ada sumber yang lain, ada. Sekiranya sebagai contoh, pendakwah itu bertugas sebagai seorang kaunselor. Jadi bentuk pendakwahan atau bentuk dakwah yang dilakukan adalah lebih kepada tarbiyah ataupun menasihati klien itu tersendiri, ya. Jadi di sini dia bukan saja memerlukan sumber asas ini, akan tetapi mungkin dia memerlukan sumber yang lain seperti psikologi dakwah dan sebagainya. Itu bergantung kepada bidang masing-masing. Okey, so kita tengok satu persatu kenapa Al-Quranul Karim ini dikatakan sumber utama dalam melakukan dakwah. Kerana kita tengok Al-Quranul Karim bermaksud adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab secara berperingkat, berta'abbud dengan bacaannya, ditulis dalam mushafnya, mukjizat pada lafaz dan maknanya, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah yang kita boleh faham tentang Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini menjadi sumber yang asas? Kerana ciri-ciri khas yang ada pada Al-Quran itu sendiri, iaitu Rabbani. Yang kedua, sempurna. Yang ketiga, bersifat jelas. Yang keempat, ia juga bersifat menyeluruh. Al-Quran juga bersifat seimbang. Dan yang keenam, boleh beramal dengannya. Yang ketujuh, mukjizat. Yang kelapan, boleh bersandarkan kepada yang sahih. Kerana Al-Quran itu memang kalamullah yang sempurna, tidak ada cacat, celah dan sahih, dan ianya terpelihara. Yang kedua, sumber yang kedua atau usul yang kedua adalah sunnah Nabi. Apakah yang dimaksudkan sunnah Nabi dan kenapa sunnah Nabi dijadikan rujukan kepada para pendakwah? Sunnah Nabi itu boleh dikategorikan kepada tiga. Yang pertama dinamakan sunnah qauliyah, iaitu berbentuk perkataan. Sunnah qauliyah adalah setiap apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Manakala sunnah fi'liyah bermaksud perbuatan, perbuatan yang macam mana. Sunnah fi'liyah pula adalah setiap perbuatan Nabi SAW atau apa yang dikhabarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu daripada perbuatan Nabi SAW, seperti cara solat Nabi, cara Rasulullah melakukan haji, adab-adab dan sebagainya.
Okey, yang ketiga dikenali sebagai sunnah taqririyah, adalah apa yang diikrar ataupun didiamkan tanpa baginda sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan atau perbuatan yang datang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sunnah Nabi juga sudah tentu mempunyai ciri-ciri khas. Yang pertama, sanadnya bersambung dengan sahih dan tidak terputus. Di sinilah pentingnya, iaitu kesempurnaan sesebuah sunnah Nabi tersebut. Yang kedua, terjaga daripada perkara-perkara yang dapat menghilangkannya dan tersamat daripada sebarang kesalahan. Okey, apa pula sirah Nabi? Tadi kita bincang tentang sunnah Nabi. Sirah Nabi bermaksud sejarah kehidupan baginda yang meliputi bermula kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang peribadi Rasulullah, kemuliaan dan gerak kerja dakwah Rasulullah sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi ini sudah pasti menjadi rujukan lah. Sebab apa yang kita lakukan hari ini adalah apa juga yang dilakukan oleh Nabi pada zaman Rasulullah SAW. Kita akan berjumpa dengan pelbagai ragam mad'u. Daripada situlah kita boleh melihat bagaimana Rasulullah menguruskan dakwah itu bersama-sama mad'u yang bermacam-macam ni. Okey, kita boleh jadikan rujukan. Sirah Nabi sudah pasti juga mempunyai ciri-ciri yang khas seperti bersifat menyeluruh, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sudah pasti boleh beramal dengan sirah Nabi tersebut. Okey, seterusnya tidak dilupakan juga sirah Khulafa' Ar-Rashidin. Sirah Ar-Rashidin, siapa Khulafa' Ar-Rashidin? Adalah kisah hidup 4 orang khalifah, iaitu pemimpinnya juga sahabat karib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambung kepimpinan baginda selepas baginda wafat. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey, dan seterusnya pandangan ulama merupakan pewaris Nabi dan berperanan meneruskan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Pandangan ulama juga menjadi salah satu sumber penting dalam melakukan gerak kerja dakwah. Kita mungkin tidak hidup pada zaman Rasulullah, tetapi siapakah yang menceritakan tentang kerja dakwah Nabi? Sudah tentu daripada para sahabat, kemudian dibawa oleh para ulama. Okey. Seterusnya kita tengok tadi Al-Bayanuni mengatakan ilmu dakwah ni ada dua, iaitu usul dan juga kaedah. Jadi apakah bentuk kaedah dakwah? Sebenarnya kaedah dakwah ni ada pelbagai, cuma yang asasnya ada 4 lah. Pertama, dakwah melalui lisan, iaitu melalui pengucapan lah. Yang kedua, dakwah melalui hal, ada banyak kelakuan, uswah, qudwah, melalui perbuatan. Dakwah melalui penulisan ataupun kajian, itu juga sebagai dakwah. Dan juga pada hari ini kita ada dakwah melalui komunikasi digital dan juga media. Kita tengoklah ini. Itu juga saluran yang kita boleh gunakan sebagai dakwah. Kita tidak boleh mengatakan teknologi itu benda yang salah. Kita mesti seiring dan kita boleh menggunakan peluang yang ada itu asalkan ianya memberi tujuan yang baik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan dakwah bilisan? Terdapat pelbagai. Sebagai contoh dakwah bilisan tazkirah, khutbah, pidato dan juga debat. Itu mujadalah al-ahsan. Ini para pelajar mungkin boleh tengok banyak street dakwah yang dilakukan di luar negara yang menggunakan kaedah mujadalah al-ahsan, di mana apabila mereka nanti Ustazah akan share link contoh-contoh video macam mana mereka berbahas dengan golongan-golongan seperti etis, golongan Kristian, dalam menjelaskan. Contoh, kalau Kristian banyak cerita tentang Yesus, atau kita kenal sebagai Nabi Isa AS. Bagaimana kita nak betulkan pendirian dia bahawa Nabi Isa AS itu bukan anak Tuhan. Nabi Isa AS itu adalah pesuruh Allah. Macam mana kita nak betulkan, macam mana mereka buktikan. Situ boleh tengok. Kaedah ni juga banyak diguna oleh Ustaz Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik pun banyak juga menggunakan kaedah ni. Okey, dakwah melalui hal. Ini sebagai contoh,
aktiviti ataupun tugasan yang Ustazah bagi kepada awak semua, iaitu dakwah secara lapangan, iaitu street dakwah. Ataupun dulu kita yang biasa kita buat dulu adalah masuk ke perkampungan, pedalaman orang asli. Ada juga dakwah yang dilakukan pada gelandangan. Itu juga dipanggil sebagai dakwah hal. Aktiviti seperti kemasyarakatan juga dipanggil sebagai dakwah bil hal. Aktiviti dakwah seperti ini telah banyak membantu mad'u memahami Islam dengan baik. Dan sebenarnya kalau kita nak tengok melalui pemerhatian Ustazah, dakwah bil hal ni banyak memberi kesan lebih memberi kesan berbanding dakwah-dakwah yang lain. Kebanyakan yang mad'u lebih kata lebih tertarik dengan dakwah melalui hal. Okey, dakwah melalui penulisan, mungkin ada setengah pendakwah dia tidak begitu mahir menggunakan teknologi, tidak mempunyai bakat dalam pengucapan. Boleh juga menggunakan dakwah melalui penulisan atau membuat kajian dan sebagainya. Itu juga dikira sebagai dakwah. Dan hari ini sudah pasti dakwah melalui komunikasi digital dan media seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, filem pendek, komik digital, e-books. Kita ada ini, tambahan pula kita ada artificial intelligence pada hari ini, AI dan sebagainya. Itu adalah salah satu juga bentuk saluran dakwah. Okey, kita sikit lagi, iaitu rukun dakwah. Apa itu rukun dakwah? Rukun dakwah adalah satu juzuk yang mendirikan antara satu sama lain. Tidak akan sempurna rukun itu kalau salah satunya tak ada. Macam kita solat, mesti ada rukun solat. Tapi kalau rukun dakwah, kalau tak ada, tidak sah dakwah tu. Tapi dia menjadi tidak sempurna. Okey, boleh dibagikan kepada 3, iaitu da'i, pendakwah, mad'u, orang yang kita dakwah tu kita panggil mad'u ataupun sasaran kita, dan maudhu', maksudnya apakah tajuk yang kita nak bawa, topik, tema ataupun kandungan yang kita nak bawakan kepada kita punya sasaran tersebut ataupun mad'u. Da'i, kelebihan menjadi seorang da'i. Siapa itu da'i? Penyampai ilmu tentang Islam, yang membawa tentang keagamaan Islam, yang mengajar dan mengamalkan bersama-sama dengan mad'u. Kepentingan kandungan ini kenapa da'i ini tinggi martabatnya di sisi Allah? Kerana kandungan yang disampaikan itu sendiri adalah Islam, menyambung peranan para nabi dan juga ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang menyambung kerja-kerja Islam. Okey, da'i, sifat dan adab da'i, mesti orang yang ikhlas, beriman kepada Allah, melakukan kerja dengan ikhlas, sentiasa mendekatkan diri dengan Allah, mempunyai ilmu yang luas, bukan sahaja dalam ilmu yang dia pelajari, tapi juga ilmu-ilmu yang lain. Beramal, bukan sekadar dia mengajar, tapi dia juga beramal dengan apa yang diajarkan, dan dia juga istiqamah, dan dia menyedari tentang tuntutan dan kesusahan keperluan semasa. Okey, kita tengok lagi. Da'i juga seorang yang perlu menggunakan uslub ataupun gaya dakwah yang berhikmah. Seorang yang mesti sudah tentu berakhlak baik. Yang paling utama adalah seorang yang sentiasa bersangka baik sesama manusia. Kita tidak boleh menjadi da'i sekiranya kita mempunyai prasangka yang tidak baik kepada mad'u kita. Kita kena bayangkan, walaupun mad'u kita tu orang yang jahat dan sebagainya, kita kena bayangkan satu hari nanti Allah akan mengurniakan dia hidayah. Tugas kita hanyalah menyampaikan seikhlas hati. Kalau kita bersangka buruk, macam mana kita nak sampaikan dengan baik, kan? Mestilah kita menutup keaiban mad'u, dan mesti kita turun kepada masyarakat supaya kita melihat keperluan masyarakat, apa yang masyarakat perlukan pada hari ini, dan apakah isu-isu yang ada dalam masyarakat yang perlu kita bantu. Okey, mad'u adalah orang yang siapa saja, mad'u ni tidak kira jarak, agama, jantina, bangsa, asalkan dia sihat dari sudut akal dia, maka dia adalah mad'u kita. Mad'u juga mempunyai hak. Apa yang dimaksudkan hak mad'u? Mendekati mereka dengan sebenar-benarnya, menyampaikan Islam dengan sebaiknya, dan bukan secara kebetulan dan juga paksaan. Manakala apa pula kewajiban mad'u adalah wajib memastikan dakwah sampai kepadanya dengan menerimanya dengan baik. Okey, ini adalah kumpulan-kumpulan mad'u. Okey,
Ramai kepada maklum kita boleh bagikan satu Muslim itu sendiri, kumpulan yang mendapat hidayah dan kesesatan, yang kuat Yazid dan yang kus imannya, kadang ada naik, kadang turun imannya. Golongan yang bertakwa, ada juga golongan fasik. Kumpulan bukan Islam pula, golongan yang memang etis, tolak Tuhan, yang mendua syirik, golongan ahli kitab, dan juga golongan munafik. Okey, apakah yang dikatakan sebagai maudhu'? Sebelum kita melakukan kerja dakwah, kita mesti ingat kita mesti ada 3 ilmu asas yang kita kena faham sebelum kita masuk dengan ilmu yang lain, iaitu akidah, ilmu akidah yang baik, ilmu syariah yang kita betul-betul faham, dan juga ilmu akhlak yang betul-betul kita faham. 3 ni mesti berjalan secara serentak. Tidak boleh seorang da'i itu dia cuma faham bab syariah ni, akidah, akhlak tak boleh. Ia mesti berjalan secara serentak. Dan bab ini kita akan bincang nanti di bab yang ke-3, 4 dan 5. Okey, seterusnya kita tengok hukum dakwah. Ulama berselisih lah tentang kefarduan melakukan kerja dakwah ni. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Namun ulama bersetuju bahawa dakwah itu adalah satu kefarduan yang wajib dilakukan, dan ia adalah mengikut kadar kemampuan masing-masing. Okey, so kita tengok lagi kenapa dakwah ini perlu. Kerana masyarakat kita pada hari ini, kerosakan akhlak, akidah dan juga masalah sosial di kalangan masyarakat kita pada hari ini, di samping dengan ujian dan cabaran kekangan teknologi yang ada, itu lagi memberi ujian lah kepada umat Islam pada hari ini. Yang kedua, kejahilan manusia itu sendiri. Yang ketiga, amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, pertarungan yang tidak kesudahan, iaitu golongan yang sentiasa ada musuh Islam yang nak bertujuan nak memurtadkan orang Islam. Kemudian Kemudian Islam itu sudah pasti tersebar melalui manusia, menyelamatkan diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, matlamatnya adalah untuk mendapatkan iman, membina kekuatan supaya negara kita ini diredai oleh Allah lah. Okey, untuk mendapatkan keselamatan dan sejahtera, untuk mendapatkan keredaan Allah. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini kelas kita, sehingga kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi